Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan setugas Nailah Huda. Seperti biasa di awal pagi 7.30 ini, kami bawakan perkembangan terkini dalam dan juga luar negara, terutama berkaitan dengan COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini. Dan untuk itu kita akan mulakan dengan jumlah kes positif COVID-19 yang baru saja kami terima datanya pada pagi ini daripada Johns Hopkins University menunjukkan lebih 5.65 juta kes secara keseluruhannya di dunia. Menurut data daripada Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam saja terdapat pertambahan 100,000 kes seperti yang anda dapat saksikan sekarang. Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif 1.66 juta. Dua negara mempunyai angka jangkitan melebihi 300,000 iaitu Brazil dan juga Rusia. Manakala tiga lagi negara mencatatkan angka positif COVID-19 melebihi 200,000 iaitu United Kingdom, Sepanyol dan juga Itali. 6 negara lain mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 ialah Perancis, Jerman, Turki, India, Iran dan juga Peru. Dan sementara itu, Kanada merekodkan angka jangkitan melepasi China dengan masing-masing merekodkan 88,000 dan 84,000. Negara lain masih lagi mempunyai angka kes pandemik itu di bawah 80,000. Dalam masa yang sama, angka korban pula akibat COVID-19 di seluruh dunia juga terus meningkat dengan kenaikan 5,000 kes dalam masa 24 jam dengan kumulatifnya adalah sebanyak melepasi 353,000 kes. Dan kita juga hari ini menyaksikan Amerika Syarikat telah pun mencecah angka kematian melebihi 100,000 kes. United Kingdom dan Itali berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing mencatatkan lebih 37,000 dan 33,000 kes. Manakala negara keempat dan kelima adalah Perancis dan Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 28,000 dan 27,000 kes. Sementara Brazil berada di kedudukan kelima, angka korban tertinggi melebihi 24,000 kes. Dan daripada itu, dunia terus menyaksikan juga perkembangan positif melihat kepada pesakit yang telah sembuh, iaitu sebanyak 2.32 juta pesakit yang telah sembuh di seluruh dunia. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada angka jangkitan COVID-19 di dalam negara. Sebelum kita pergi kepada angka jangkitan COVID-19 dalam negara, kita melihat dahulu perkembangan di Korea Selatan yang mana negara ini pada awalnya mencatatkan kes penurunan kes sehingga terdapat beberapa kawasan ataupun daerah di Korea Selatan itu dibenarkan buat operasi semula, ekonominya dibuka. Namun dalam masa yang sama, Korea Selatan kini kembali merekodkan angka ataupun jangkitan kes COVID-19 yang menaik sejak beberapa minggu lalu susulan pelonggaran sekatan di negara itu. Dan pada hari Rabu saja 40 kes positif direkodkan, antara peningkatan yang tertinggi sejak 50 hari lalu. Dan perkara itu membimbangkan berikutan sekolah telah pun mula dibuka. Manakala Timbalan Menteri Kesihatan Kim Kang Lip memaklumkan daripada jumlah itu 37 kes adalah dari kluster kelab malam, manakala 3 lagi kes adalah kes import. Untuk rekod, negara itu kini merekodkan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 11,265 kes dengan 269 kematian. Dan ketika ini, pihak berkuasa sedang melakukan saringan terhadap 3,600 pekerja e-dagang selepas mendapati beberapa kes positif dalam kalangan pekerja mereka. Itulah yang terjadi kepada Korea Selatan apabila melonggarkan sekatan-sekatan kawalan pergerakan yang dilaksanakan akibat pandemik COVID-19. Dan kita melihat kepada angka positif COVID-19 di Malaysia pula mencatatkan 15 kes baru semalam. Itu adalah antara yang terendah sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mei lalu. Apa ceritanya, Nailah? Baik, 15 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam dan ini melibatkan 6 kes import dan 9 kes penularan tempatan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, pada masa sama 42 kes dilaporkan telah pulih dan dibenarkan keluar hospital. Dalam masa yang sama, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 secara keseluruhannya ketika ini adalah 1,421 kes. Dan seperti yang kita paparkan, boleh didapati di laman sosial KKM ini yang kami dapatkan dari akaun Twitter rasmi KKM juga mencatatkan tiada kematian yang dicatatkan semalam, manakala 42 pula kes sembuh baru yang direkodkan, dan ini menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhannya adalah 6,083 kes dan jumlah kematian masih lagi kekal pada 115 kes. Dan secara keseluruhannya negara kita telah pun mencatatkan sebanyak 7,619 kes. Ya, dalam masa yang sama juga semalam ada satu lagi perkembangan yang bagi saya sangat-sangat menarik, sebab kalau kita lihat sebelum ini sekiranya seseorang itu mempunyai positif COVID-19, antara gejala yang nyata adalah seperti demam, batuk, selesema,
cerit-birit dan juga sesak nafas. Tetapi sekarang ini Semarang Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa sekarang ini ada simptom-simptom baru seperti kelesuan dan hilang deria bau. Ini termasuk dalam gejala coronavirus. Dan tetapi gejala ini kita tak akan perasan ada kalanya kerana keletihan, kelesuan itu juga satu perkara yang biasa. Tetapi hilang deria bau dan juga deria rasa itu pun adalah satu gejala COVID-19. Dan mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri pada tempoh hari pun menyatakan bahawa pegawai tersebut yang datang ke mesyuarat pasca kabinet dia tiada gejala nyata, contohnya seperti demam, batuk, sesak nafas ataupun sesama, tetapi hanya rasa kelesuan itu. Itu yang terjadi kepada pegawai yang menghadiri mesyuarat pasca kabinet yang menyebabkan Perdana Menteri dan juga beberapa pemimpin lain terpaksa menjalani kuarantin selama 14 hari. Itulah antara perkembangan mengenai COVID-19 dalam negara. Dan dalam masa yang sama kita ada cerita mengenai pelajar universiti. Kalau semalam ada Kementerian Pengajian Tinggi KPT menyatakan bahawa semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang perlu dilaksanakan secara dalam talian sampailah 31 Disember ini. Apa cerita Nela? Ceritanya, Kementerian Pengajian Tinggi KPT memaklumkan bahawa semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau PDP perlu dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember. Dalam kenyataan itu menyebut semua aktiviti akademik secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Bagi pengendalian aktiviti akademik di kampus IPT semasa dan juga pasca PKP, KPT ingin memaklumkan bahawa semua aktiviti PDP hendaklah dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember 2020. Namun menjelaskan juga 5 kategori pelajar berkeperluan akan diberikan pengecualian, dan pengecualian itu katanya diberikan kepada mereka untuk pulang ke kampus secara berperingkat bagi melaksanakan PDP. Dan berikut adalah 5 kategori pelajar berkeperluan. Yang pertama, pelajar pasca siswazah mod penyelidikan di Universiti Awam UA dan institusi pendidikan tinggi swasta atau IPTS, dan juga pelajar semester atau tahun akhir bagi pengajian di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Pelajar semester atau tahun akhir yang tidak mempunyai akses yang diperlukan dan persekitaran kondusif bagi melaksanakan PDP dalam talian. Ini satu kriteria yang amat penting kerana kami juga di Realiti Rakyat sering membawakan kekangan bagi pelajar pada setiap peringkat untuk mendapatkan akses kepada pendidikan ini, terutamanya apabila perlu adaptasi kepada platform digital itu bukan satu perkara yang mudah, terutamanya apabila infrastruktur internet dan sebagainya masih lagi tidak kukuh di negara kita. Dan antara faktor-faktor ataupun contoh pelajar lain yang juga berkecualian adalah pelajar berkeperluan khas yang mengikuti program TVET di Politeknik dan College Community, dan juga pelajar baru bagi sesi akademik 2020-2021. Jadi itu antara perincian yang anda boleh lihat laporan penuh di astroawani.com sekiranya anda diberikan pengecualian atau tidak, ada keperluan untuk pulang ke kampus ataupun tidak. Okey, dalam masa yang sama juga kecoh mengenai layanan terhadap parti. Ada beberapa badan ataupun NGO yang menyatakan bahawa mempersoalkan mengapa pendatang asing tanpa izin ini operasinya dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan, sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan kes yang mendadak di depoh tahanan imigresen, contohnya seperti di Bukit Jalil, Semenih dan juga di beberapa lagi lokasi, 3 lokasi yang mencatatkan kes peningkatan. Namun semalam Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Keselamatan, menyatakan bahawa Malaysia tetap melayan pendatang asing tanpa izin parti dengan berperi kemanusiaan walaupun mereka bekerja dan tinggal di negara ini secara haram. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan segala tuduhan negatif terhadap kerajaan membabitkan pengendalian parti adalah tidak adil. Kata beliau, kerajaan melalui jabatan serta agensi penguatkuasaan juga tidak mengambil kesempatan untuk menyerbu lokasi dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan PKPD dan menangkap mereka. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas mengenai kenyataan Suhakam yang mendakwa bahawa kerajaan Malaysia mencemuh pekerja asing. Untuk itu kita dengarkan sedikit apa kata Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bukan kata kita ambil kesempatan serbu mereka di PKPD, tangkap mereka. Tidak berlaku seperti itu. Kerana mereka memang dah ada di situ. Kita saring mereka selama 2 kali sehingga negatif, dan lepas negatif kita hantar mereka ke pusat-pusat depo tahanan. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita akan buat saringan kepada mereka. Kalau mereka didapati negatif,
Kita akan berbincang dengan negara-negara asal mereka untuk mengambil rakyat mereka pulang ke tanah air mereka sendiri. Dalam masa yang sama juga ketika sidang media KKM pada petang semalam, kata Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam masa yang sama apabila mengulas mengenai kebajikan pekerja asing, bukan parti pekerja asing, katanya ini mungkin memberi peluang kepada negara kita untuk mempelajari daripada cara layanan terhadap mereka, cara mereka tinggal di tempat ataupun penginapan mereka. Ini memberi pengajaran kepada beberapa negara di Asia Tenggara, sebenarnya juga Thailand dan Singapura, untuk mungkin mempertimbangkan semula sistem mengambil pekerja asing ini dan bagaimana mereka dibayarkan gaji dan rendah, dan juga bagaimana mereka tinggal di ruang yang sempit sehingga tidak boleh menjaga kebersihan dan keselamatan diri dan sebagainya. Ini merupakan saranan Ketua Pengarah KKM semalam. Jadi ini satu perkembangan yang kita akan ikuti pada masa ini. Tapi dalam masa yang sama kita juga nak lihat kepada perkembangan seterusnya. Ini laporan berhubung dengan PKPB yang saya kira ramai juga yang agak keliru apa yang dibenarkan ketika ini, apa yang tidak dibenarkan, terutamanya apabila lepas sambutan Hari Raya Aidilfitri dibenarkan kelonggaran untuk menziarah pada hari pertama seramai 20 orang pada satu masa. Mungkin ini beri sedikit kekeliruan kepada orang ramai, mungkin ramai yang sudah ambil mudah terhadap PKP walaupun masih lagi berlangsung sehingga Jun. Dan ini perkembangan mengenai memancing yang katanya menurut Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri, aktiviti memancing di kolam tidak dibenarkan kerana ia membabitkan perhimpunan orang ramai. Kata beliau, justru aktiviti berkenaan melanggar SOP PKPB dan boleh dikenakan tindakan. Biarpun memancing dianggap sebagai aktiviti riadah, namun apabila melibatkan perhimpunan orang ramai seperti memancing di kolam, ia adalah tidak dibenarkan. Di kolam ramai yang berhimpun katanya. Jadi apa sahaja aktiviti yang menyebabkan orang ramai berhimpun, ia termasuk dalam senarai aktiviti dilarang dalam tempoh PKPB ini. Namun dalam masa yang sama kita juga lihat beberapa aktiviti riadah dan bersukan lain pula dibenarkan. Mungkin apabila berada di kawasan yang terkawal, mungkin SOP itu boleh ditetapkan dengan lebih lancar. Kita tidak tahu apa perinciannya, tetapi ketika ini apa yang kita tahu adalah aktiviti memancing itu adalah langsung tidak dibenarkan ketika PKPB masih dijalankan. Ya, tetapi kalau dah gian nak lepas gian memancing, tahulah orang mancing ni dia ada apa gian dia tersendiri kan, rasa joran tu ditarik-tarik oleh ikan. Kalau kata nak memancing senyap-senyap di tepi sawah, di tepi tasik dan seumpamanya, tidak siapa yang akan ditangkap. Itu adalah kata Datuk Seri Ismail Sabri. Mancing beramai-ramai dalam kolam ikan dan sebagainya itu adalah tak dibenarkan. Tapi kalau di sawah, di tepi tasik, itu mereka tidak akan ditangkap. So nak mancing lepas gian sorang-sorang sajalah, dalam arti kata lain. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga kita ada laporan mengenai aktiviti pernikahan yang kita tahu sejak daripada PKP COVID-19 melanda, ramailah yang terpaksa menangguhkan perkahwinan, ada yang sedang menyusun atur majlis perkahwinan mereka, membuat kursus kahwin lah, pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Semua itu terhenti seketika dan orang ramai tertanya-tanya sama ada dibenarkan ataupun tidak kahwin, kursus kahwin nak ambil macam mana dan sebagainya. Tapi saya akan bawakan laporan ini, tetapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Kepada siapa yang nak kahwin, ini cerita untuk anda. Okey, ini adalah berita yang gembira buat bakal pengantin di Kedah dan juga Nailah Huda, kerana kini tidak lagi perlu mengikuti kursus pra-perkahwinan. Sebaliknya mereka hanya perlu melalui satu sesi temuduga ringkas oleh pegawai pejabat agama daerah. Dan kelonggaran ini diberikan sepanjang tempoh penguatkuasaan PKPB. Dan kata Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nor, kelonggaran diberikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah. Ini diharap dapat menyelesaikan masalah calon-calon suami dan juga isteri berikutan kursus pra-perkahwinan tidak dapat diadakan akibat pelaksanaan PKPB. Temuduga hanya mengambil masa 15 minit berbanding tempoh kursus 6 jam yang sebelum ini. Dan calon pengantin juga tidak akan dikenakan sebarang
bayaran. Untuk itu kita nak dengar sikit apa kata Menteri Besar Kedah ni berkaitan ni untuk anda yang sedang merancang perkahwinan pada ketika tahun ini ataupun tahun depan ke. Ini cerita yang apa kita nak dengar dulu. Pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah telah membuat satu keputusan berkaitan dengan permohonan perkahwinan dalam tempoh PKPB ini. Bagi calon-calon suami dan isteri yang belum mengikuti kursus pra-perkahwinan yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang diberi kelulusan, kursus ini akan mengambil masa 6 jam. Oleh kerana kita tidak dapat mengadakan kelas kursus akibat daripada PKPB ini, pihak Jabatan Agama memberi kelonggaran calon-calon yang belum mengikuti kursus hanya perlu mengikuti temuduga ringkas oleh pihak Jabat Agama daerah yang bertanggungjawab melaksanakan akad nikah tu pada hari akad nikah. Jadi tak ada sijil pun boleh kahwin. Dengar tu, tak ada sijil pun boleh kahwin. Dalam erti kata lain, pasangan yang nak melangsungkan perkahwinan pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda ini, walaupun tak dapat melangsungkan dengan majlis yang besar, orang ramai datang dan sebagainya, tapi ada beberapa perkara positif. Antaranya anda dapat jimat duit, tak perlu nak panggil ramai-ramai, hanya melangsungkan perkahwinan, iaitu majlis akad nikah itu dah settle, tak ada masalah. Kemudiannya sijil perkahwinan anda, sijil khusus kahwin anda ini tidak perlu. Dan ini untuk di Kedah lah. Negeri-negeri lain kita masih mungkin boleh menunggu normal baru yang diasaskan oleh Jabatan Agama negeri-negeri masing-masing. Ini adalah khusus kepada mereka yang nak berkahwin di Kedah. Ya. Okey. Betul. Semalam juga kita bincangkan tentang normal baharu dalam majlis perkahwinan ini. Kita juga bercakap bersama seorang wedding planner yang berceritakan tentang apa kesan ataupun impak pandemik COVID-19 ini dan juga PKP apabila tidak dapat nak melangsungkan perniagaannya, mengurus ataupun merancang majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi ini kita harap mungkin dapat beri laluan juga untuk SOP ditetapkan untuk majlis perkahwinan ataupun majlis akad nikah yang diadakan secara kecil-kecilan dan juga boleh lagi beri peluang kepada perniagaan ataupun industri wedding planner untuk melangsungkan perniagaan mereka. Baik, bercakap tentang normal baharu ini, pastinya fokus ataupun tumpuan untuk seluruh masyarakat sedunia adalah untuk misi mendapatkan vaksin itu, sehingga bilalah kita akan berada dalam normal baharu ini, itu banyak bergantung kepada vaksin. Dan misi untuk menemui vaksin itu, merawat virus COVID-19, diramalkan boleh didapati seawal-awalnya dalam tempoh 12 bulan. Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik, Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud berkata, setakat ini kajian terhadap vaksin telah berada di beberapa fasa dan perlu dipastikan agar ia tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Kita dengarkan apa kata beliau. Saya masih agak dalam masa 12 bulan. Itu yang paling cepat. Sebabkan sekarang ada beberapa vaksin yang mungkin sudah memasuki fasa 2. Ujian klinikal. Fasa 1 ada beberapa yang telah memasuki fasa 1. Jadi fasa 1 sekurang-kurangnya 3 bulan sehingga 6 bulan. Kalau untuk kita berpuas hati, kita kena pastikan sampai hingga 6 bulan. Sebab ini adalah untuk keselamatan. Jadi untuk keselamatan kita pastikan bahawa lepas bagi vaksin ni, bukan hari ini bagi vaksin, minggu hadapan tak ada masalah, tapi mungkin sebulan, 2 bulan lepas tu menjadi masalah lain pula. Jadi yang itu kita perlu pastikan. Jadi mereka perlu menunggu sehingga keputusan ujian fasa pertama itu memang kita dah puas hati bahawa dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Okey, bercakap pasal vaksin ni, vaksin selalunya nak dihasilkan mengambil masa yang agak lama, bertahun-tahun sehingga ada yang sampai 5 tahun. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 melanda dunia dalam kadar yang sangat cepat dan jumlah kes sekarang dah meningkat kepada jutaan. Ini menyebabkan penghasilan vaksin itu yang paling pantas pun boleh dihasilkan adalah dalam 12 bulan hinggalah 18 bulan. Itu yang dinyatakan oleh pakar-pakar kesihatan sedunia. Tapi dalam masa yang sama juga apabila vaksin itu dihasilkan, kita tidak pasti lagi sama ada vaksin itu adalah sempurna ataupun tidak. Sebab kalau kita lihat vaksin untuk campak pun, dia 3 daripada seorang
seorang daripada 3 orang yang mengambil vaksin campak itu mempunyai gejala-gejala tertentu. Contohnya ada simptom-simptom tertentu. Itu yang menyebabkan walaupun vaksin itu telah pun dihasilkan tetapi kesempurnaannya itu tidak dapat dicapai. Dalam erti kata lain dia tak perfect. Sekarang ni kita cuma mampu mengharapkan agar vaksin COVID-19 ini dapat dihasilkan dan level kesempurnaan itu hampir 100%. Itulah yang kita harapkan sekarang. Dan ada beberapa perkara lain yang perlu diutamakan untuk vaksin kerana sudah pasti ramai yang berpendapat vaksin perlu diberikan kepada negara-negara yang miskin kerana mereka ini mempunyai tahap keselamatan ataupun kesihatan, sistem kesihatan mereka berada pada tahap yang bukan pada negara-negara maju, menyebabkan mereka ini paling berisiko terdedah kepada COVID-19. Jadi vaksin itu perlu disebarkan kepada mereka dahulu, diberikan kepada mereka dahulu, dan tempoh penghasilan vaksin dia ada beberapa fasa, 1, 2 dan juga 3. Fasa 1 melihat kepada berapa dosage untuk diberikan, fasa 2 melihat kepada lingkungan umur, gender jantinanya dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Itulah yang sedang berlaku pada fasa kedua, dan fasa ketiga adalah distribution. Distribution ni kita nak melihat kepada bagaimana sesebuah syarikat itu dapat menghasilkan vaksin dalam kuantiti yang banyak untuk dijual ataupun diberikan kepada disebarkan, proses distribution itu disebarkan kepada seluruh dunia. Itulah yang menjadi pelbagai isu yang dibincangkan. Contohnya sekarang ini ada negara-negara seperti Amerika Syarikat yang nak vaksin itu diberikan kepada mereka dahulu. Itu antara perkara-perkara yang sedang berlakulah politik dunia di peringkat atas. Tapi apapun, saranan WHO adalah menyatakan bahawa vaksin itu perlu diberikan kepada negara-negara miskin kerana mereka terdedah kepada risiko COVID-19 yang tinggi, dan Malaysia sudah pastinya berada dalam fasa untuk berhubung rapat. Inilah kita gunakan diplomatik kita untuk kita bergaul rapat dengan negara yang menghasilkan vaksin seperti Britain, China dan sebagainya, supaya negara kita antara negara yang terawal mendapat vaksin itu. Itulah adalah cerita mengenai vaksin untuk hari ini. Okey, baiklah. Kita ada cerita daripada Finas. Apa ceritanya, Naila? Cukup-cukuplah cerita pasal COVID-19 dan vaksin. Setakat ini saya rasa ramai yang nak dengarkan cerita lain juga. Dan ini kita nak bawakan cerita Finas, dan ini adalah misi terbaru mereka, ataupun mungkin misi yang telah lama pun ditetapkan oleh Malaysia tetapi masih lagi tidak tercapai. Finas, impi filem Malaysia tercalon ke Oscar. Memasang impiannya Finas untuk melihat filem tempatan diangkat ke peringkat antarabangsa, termasuklah dicalonkan ke Anugerah Akademi atau lebih dikenali orang ramai sebagai Anugerah Oscar. Dan kata pengerusi Finas terbaru, Zakaria Abdul Hamid, berkata meskipun tempoh 2 tahun mungkin agak singkat buatnya dan pengurusan baru, namun beliau dan pasukannya optimis dengan sasaran ini. Katanya dalam tempoh 2 tahun yang diamanahkan menteri ini, kami yakin dan saya yakin sebagai pemandunya kita akan meletakkan footing yang kukuh untuk kita sampai ke tahap antarabangsa. Dan sebelum ini kita lihat beberapa filem pernah pun sampai ke beberapa tahap pencalonan filem Oscar, termasuklah filem animasi Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal, dan kita juga pernah cuba mendapatkan M4 Malaysia juga, dokumentari hasil anak negara Malaysia yang dalam kategori dokumentari untuk cuba dicalonkan dalam Oscar. Jadi ada peluang-peluang sebelum ini namun tidak dapat tercapai lagi impian kita. Dan kita harap mungkin dengan pelantikan baharu ini, dengan misi baharu ini mungkin akan dapat tercapai impian itu. Namun saya kira apa yang diluahkan oleh penggiat industri filem dan seni negara seperti yang kita lihat di media sosial adalah banyak sebenarnya isu-isu, terutamanya isu kewangan yang masih dihadapi oleh artis-artis, terutamanya ketika PKP ini. Ada juga yang kata gaji mereka tidak dilunaskan lagi daripada projek-projek sebelum ini. Jadi banyak sebenarnya masalah dalaman industri filem yang perlu ditangani dahulu, saya kira, sebelum kita impikan pergi ke Oscar dan sebagainya. Mungkin kita perlu lihat ke dalam negara kita dahulu. Jadi apa lagi perkembangan seterusnya, Hafizi? Perkembangan seterusnya adalah bagi saya, kalau filem kita, saya rasa filem kita dah ada pada satu tahap yang
boleh diangkat di persadaran antarabangsa, terutama sekali filem animasi. Yap. Kalau dalam temu bual kita bersama dengan pengarah Upin Ipin, kita lihat pengarah Boboiboy juga, kita lihat perkembangan yang sangat-sangat orang kata hebat dalam animasi filem kita, kerana filem tersebut telah pun ditayangkan. Upin Ipin berjaya mendapat pencalonan di Oscar, tetapi bukanlah pencalonan akhir, macam sekadar list dalam banyak-banyak tu kan. Tapi kita nak lihat juga kepada cerita-cerita animasi ini diangkat, kerana cerita animasi seperti Upin Ipin, Boboiboy dan sebagainya, mereka mengangkat bukan sahaja filem animasi itu sendiri, tapi budaya yang ada di negara kita Malaysia itu sendiri. Cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng ini diangkat supaya macam, sebab kita selalu layan cerita dongeng Amerika, cerita dongeng daripada negara-negara lain, kita tak sedar bahawa itu cerita dongeng dekat negara kita sendiri pun dah baik-baik, dah orang kata sempoi-sempoi. Baik, dengan sempoi-sempoinya itu kita akhiri Awani Pagi di sini. Jangan lupa saksikan segmen khas realiti rakyat pada jam 8.30 bersama kami. Sekian saja, saya Nala Huda. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.